memilih seseorang, cara muafakat. Penghulu bertanggungjawab mengikut jalan yang lurus. Suruh itu Dolsaid datang belakang. Jumpa sama kita. Mereka lah yang zalim. Dolsaid telah mengutus surat kepada kita. Rembau juga akan menerima nasib. Tuan, kita disuruh tuan. Tuan, orang-orang Dolsaid menyerang kita. Dolsaid. Begini, kejayaan ini mesti kita pertahankan. Ini bukan kejayaan sementara yang kita nikmati hari ini. Betul tu, Datuk. Walau apa pun terjadi, kita mesti pertahankan hak kita. Ya, aku rasa bangga dengan orang-orang kita yang bersemangat untuk mempertahankan tanah air kita. Sememangnya itu yang kita lakukan, Datuk. Itu berkat kepimpinan Datuk. Mereka semua berjuang dan bersatu kerana Datuk. Malah Datuk dihormati dan juga disegani. Kejayaan ini bukan terletak pada aku seorang saja. Ia datang daripada berkat kemufakatan kita bersama. Mungkinkah orang putih akan menyerang balas, Datuk? Begini. Kita kena berhati-hati. Sungguh pun orang putih itu dah berundur daripada Sungai Potai ke Melaka, kita jangan leka. Orang putih itu tentu tak berpuas hati dengan apa yang dah dialami. Bulat air kerana pemotong. Bulat manusia kerana mufakat. Segonggam lidi, kuat kudratnya. Perang Nanning 1831 berakhir dengan kekalahan pihak British. Pasukan kompeni gagal mengatasi serangan orang-orang Melayu. Pengunduran tentera British menunjukkan kelemahan dan tercabarnya maruah British yang diakui kuasa yang terkuat di dunia. Kejayaan Nanning kerana adanya perpaduan pembesar Nanning di bawah penghulu Dolsaid serta gabungan dan sokongan para pembesar Nanning. Datuk dihormati dan juga disegani. Pengunduran British telah menjatuhkan imej British dan menaikkan imej Dolsaid dan pembesar-pembesar Melayu. Ya, aku rasa bangga dengan orang-orang kita yang bersemangat untuk mempertahankan tanah air kita. Rasa tidak puas hati British telah mendorong tercetusnya Perang Nanning Kedua. Antara bulan September 1831 hingga Januari 1832, pihak British tidak dapat menjalankan sebarang kegiatan ketenteraan ke atas Nanning kerana musim hujan. Mereka menjalankan penyiasatan dan penyelidikan mencari punca sebab kekalahan. British mendapati punca kekalahan adalah kerana arahan dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan Rembau di bawah Yang di-Pertuan Muda Raja Ali dan Said Sha'ban. Dolsaid telah mengutus surat kepada kita tentang Inggeris yang akan menyerang Nanning. Pihak British mula berusaha membuat perjanjian dengan Rembau. Pada 13 September 1831, Ibbetson menulis sepucuk surat kepada Raja Ali di Rembau.
Saya Governor Iverson bersama timbalan residen W.T. Lewis, Captain Hipgame serta ahli-ahli rombongan kami mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi bertemu dengan kami. Saya harap kita boleh bekerja sama. Beginilah Tuan Iverson, sebelum kita meneruskan rundingan kita, beta ingin kenalkan ahli-ahli beta. Yang ini Permaisuri beta, yang ini bonda beta Tengku Putih, yang ini menantu beta Syed Syakban, yang itu Datuk Lela Maharaja Ngonek, dan lembaga yang 8. Saya mahu pihak Rembau jangan membantu Dol Said. Rembau perlu membantu Inggeris. Tuan-tuan mesti tolong Inggeris. Dol Said akan kalah kalau tuan-tuan tidak membantunya. Dalam peperangan yang lalu, Dol Said menang kerana pasukan Rembau membantu. Kami mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana memberi kerjasama kepada kami. Maka kami isytiharkan Rembau sebagai sebuah wilayah yang merdeka. Kalau begitu Tuan Davidson, kami pembesar-pembesar Rembau akan bekerjasama dengan pihak Inggeris. Perjanjian persahabatan ditandatangani. Pihak British mengatakan bahawa serangan ke atas Rembau selepas Naning jatuh adalah tidak benar. Perdamaian Yam Tuan Ali dengan British. Pertama, Rembau diakui sebagai sebuah wilayah dan daerah yang merdeka. Kedua, Yam Tuan Ali mengundurkan tenteranya dari Naning. Dan ketiga, Yam Tuan Ali sanggup menghantar tentera membantu company. Pihak British juga menjelaskan tujuannya hendak menyerang Naning kepada Yang di-Pertuan Sri Menanti, Datuk Kelana Sungai Ujong dan Penghulu Johor. Bagaimana, Panglima? Kita tak mampu menangkis serangan mereka, Datuk. Mereka terlalu ramai. Orang-orang kita banyak yang mati. Kuat benar kau mereka? Atau orang-orang kita yang tak bersatu? Mereka dibantu orang-orang Rembau, Datuk. Orang Rembau? Ya, Datuk. Sanggup mereka bersekongkol dengan orang putih nak menjatuhkan bangsa sendiri? Betul kata Datuk Panglima. Dulu, dia bersama-sama kita berjuang menentang orang putih. Kita menang. Tetapi, kali ini, apa dah jadi? Entahlah, Datuk. Kita bersabar, Panglima. Manusia boleh berubah bila-bila masa. Kita berundur. Bagi tahu pejuang-pejuang kita, kita akan berundur. Cepat.
Macam mana sekarang? Datuk, pengikut ikut Datuk Said ramai yang tewas, Datuk. Benar, Datuk. Ramai yang mati. Betul, Datuk. Baiklah. Kalau macam tu, malam ni juga kita akan tawan kubur. Baik, Datuk. Baik, Datuk. Bagus. Baik. Baka! 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 Cepat sikit. Kenapa Panglima termenung? Aku sedang memikirkan bagaimana nasib penduduk Nanning selepas ini. Apa yang Panglima nak risaukan? Mereka seperti juga kita. Sanggup berjuang untuk menghalau orang putih. Walaupun kita akan dihantar ke Kakata, tapi jiwa dan perasaan kita tetap di sini. Betul, Tuan Haji. Mereka boleh tawan kita, tapi mereka tak boleh tawan jiwa dan perasaan kita. Betul, Panglima. Biar putih tulang jangan putih mata, Panglima. Sabar, Panglima. Baik, Panglima. Hebat. Ada lagi, Datuk. Bagus. Tak sia-sia aku membantu Inggris menyerang Nanning. Selain aku dapat senjata ni, aku juga dapat habuan. Tapi yang paling penting, aku akan menjadi yang Tuan Muda Rembau. Satu kedudukan yang paling sesuai dengan aku.
Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Datuk Panglima. Ya, Tok. Sila naik. Ada berita penting, Tok. Apa beritanya tu, Datuk? Datuk, Ahil Loman, Soman Panglima Besar, Haji Kadir, Sadin, Udin Syah dan Kemat telah ditangkap, Datuk. Ditangkap? Ya, Datuk. Mereka akan dibawa ke Kolkata, Datuk. Peperangan tahun 1832 ini, Syed Sha'ban telah memainkan peranan yang penting bagi mendapatkan kemenangan kepada pihak British. Penglibatannya telah mengubah rentak kemarahan pasukan British. Beliau telah memberikan segala kelebihan kepada pihak British. Maklumat yang diberikan kepada pihak British adalah tepat kerana pengetahuannya yang luas tentang kawasan Nanning. Justru, tuduhan Dol Said yang menyatakan bahawa Syed Sha'ban menjadi punca dan bertanggungjawab atas kekalahannya adalah amat tepat. Sementara itu, tawaran hadiah dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM2,000 bagi sesiapa yang berjaya menangkap penghulu Dol Said. British melantik J.B. Westerhout sebagai pentadbir Nanning. Penghulu Dol Said dan 4 suku datuk membangun daripada suku Tiga Batu, Andika Maharaja dari suku Anak Melaka, Raja Nangkaya dari suku Semelenggang dan orang kaya kecil dari suku Mungkal tidak lagi dilantik sebagai pemerintah Nanning. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Duduk. Panglima, apa kabarnya kampung kita? Sejak Datuk meninggalkan kampung, kampung kita jadi huru-hara, Datuk. Datuk, adakah ini keputusan utama, Datuk? Ya. Sudah aku pertimbangkan, Bu Bayi. Aku tak rela penduduk Nanning sengsara kerana adik aku. Pada 4 Februari, Dol Said menyerah diri kepada J.B. Westerhout dan beliau telah membawa Dol Said ke Resident Councillor Melaka Samuel Galing. Dol Said telah diampunkan. Beliau diberi pencen RM100 sebulan seumur hidup dan tempat kediaman di Melaka. Perang Nanning telah menelan belanja hampir £100,000. Peperangan ini dianggap mengaibkan British. Waalaikumsalam. Datuk Panglima. Oh, saya mencari Datuk. Berapa lama Datuk kat sini? Ni tengah bersihan kebunnya.
Aku nampak banyak pula akar-akar kayu yang boleh kita buat ubek. Boleh ya ubek kan orang kampung. Umur seperti Datuk ni, eloklah berehat saja di rumah. Panglima, untuk berbakti pada masyarakat, tak semestinya aku konon jadi pemimpin. Mengubekkan orang-orang kampung pun adalah menjadi tanggungjawab kita. Selagi hayat aku masih ada, aku akan tetap berbakti. InsyaAllah, dengan apa yang aku buat itu, akan mendapat keredaan ilahi. Marilah kita pulang, Tok. Allah. Marilah kita balik. Baiklah, Ju. Atuk nangis ke? Taklah, Ju. Mata Atuk masuk sampah. Atuk selalu datang ke kubur ni. Kubur siapa ni, Tok? Banyak pula soalan cucu Atuk ni. InsyaAllah satu hari nanti, Cuk akan tahu siapakah orangnya. Dialah pejuang bangsa. April 1966, sebuah papan peringatan telah didirikan oleh Persatuan Sejarah Malaysia. Datuk Abdul Said, pahlawan dan perwira. Abdul Said, wirawan bangsa, berjiwa mulia tabah sentiasa demi membela nusa yang tercinta. Tabuh Naning bermula cerita. Abdul Said, pemimpin bijaksana, tenang memimpin, tegas berwibawa, yakin berani pertahan maruah bangsa dari dijajah penjajah durjana. Pergimu pahlawan bangsa, akhirnya dikenang jua
Pahat namamu di sana menjadi sejarah paling berharga. Pergimu pahlawan bangsa demi mengota harapan semua.